Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada rakan-rakan dan juga Dr. Ahmad Muhaimin. Sebelum itu, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada doktor kerana sudi menerima undangan dari pihak kami untuk menerangkan serba sedikit mengenai isu kewarganegaraan digital iaitu buli cyber ini. Baiklah, memperkenalkan diri saya Nur Sofia Damia. Saya Ilya Sofia binti Muhammad Asri. Dan saya Najih Kak. Baiklah, bolehkah kami ketahui serba sedikit berkenaan dengan doktor? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Ramadan. Pertamanya saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada Ilya Sofia, Nur Sofia Damia dan Najih Jazmin atas kesudian menjemput saya secara ringkas untuk menerangkan tentang isu kewarganegaraan digital dan topik kita pada hari ini, buli cyber. Secara ringkas tentang diri saya, sarjana muda saya dalam bidang pendidikan. Saya difahamkan kamu semua daripada IPG Melayu Perempuan Melaka saya bidang degree saya pendidikan dan master saya pun dalam pendidikan tapi lebih spesifik teknologi pendidikan, dan PhD saya dalam bidang teknologi pendidikan khusus dalam bidang e-learning, dan sekarang saya mengajar di Pusat Sains Kemanusiaan di Universiti Malaysia Pahang, dan subjek saya mengajar soft skill dan etika. Itu saja ringkas pengenalan diri. Baiklah. Umum ketahui bahawa buli cyber ini merupakan satu perbuatan yang mengancam seseorang melalui medium internet. Oleh itu, saya dan rakan-rakan ingin memerlukan maklum balas dari pihak doktor sendiri untuk memberitahu kadar statistik yang berlaku berkenaan dengan buli cyber ini. Silakan doktor. Okey, terima kasih Ilya. So, kalau kita lihat dari segi statistik, saya tak jumpa satu statistik yang tepat menerangkan tentang buli cyber. Tetapi saya boleh katakan trend tu meningkat. Kenapa meningkat? Dan peningkatan ini kita lihat sejak daripada PKP, Perintah Kawalan Pergerakan pada 18 Mac tahun 2020, trend tu meningkat sebab semua orang, terutama boleh saya kira kanak-kanak dan remaja, diorang menggunakan gadget untuk belajar, berhibur dan sebagainya, sebab yalah, masa tu semua berada di rumah, tak ada apa nak buat, fokus kepada gadget lah. So apabila benda ni meningkat, apabila orang kata boom kepada media sosial tahun 2015, ini secara general saya terangkan secara umum. Kemudian disebabkan oleh PKP, semua orang menggunakan internet, dan daripada situlah trend tu meningkat pada hari ini. Kenapa dia meningkat? Sebab dari segi kadar literasi digital dalam kalangan kanak-kanak dan juga remaja meningkat, dan kadar tu meningkat seiringan dengan kadar literasi digital. Sebab kalau kita tengok generasi, mungkin generasi awak dan lebih bawah, remaja dan kanak-kanak di bawah, mereka terlebih terdedah kepada inilah, kepada digital, telefon, tablet dan sebagainya, termasuklah media sosial. So pada saya secara umum kalau nak terangkan statistik mungkin banyak. Secara umum trend tu meningkat dari tahun ke tahun disebabkan faktor pertama, literasi digital, penggunaan tablet, perkakasan digital dan sebagainya, dan keperluan kanak-kanak remaja menggunakan gadget untuk belajar. Mungkin kita ambil contoh ambil 1 jam masa untuk belajar mungkin boring, bosan. Kemudian dia akan buka Facebook, Twitter, TikTok, IG dan sebagainya. So pada masa berkenaan lah apa dikatakan sebagai perbuatan buli cyber tu berlaku. So secara umum saya kata meningkat disebabkan oleh kadar literasi digital yang meningkat dan juga penggunaan perkakasan digital. Itu secara ringkas lah. Okay, saya beralih ke soalan yang kedua. Bagaimana kita ingin mengenal pasti sekiranya diri kita ni merupakan pembuli ataupun mangsa buli cyber, dan pada pihak manakah yang kami perlu laporkan sekiranya kami menjadi mangsa buli cyber itu? Okey, pertama bagaimana kita nak tahu
sekiranya kita adalah yang membuat buli cyber. Kita kena fahami bahawa definisi ataupun apa yang dimaksudkan dengan buli cyber itu adalah kita lihat kalau buli fizikal, kita mungkin memalukan kawan kita, mengejek, menjerit kepada dia, memukul dan sebagainya secara fizikal. Tetapi kalau cyber, perbuatan yang hampir sama, dia bukan sama, hampir sama berlaku secara cyber ataupun secara maya. Contohnya saya tulis sesuatu tidak baik dalam post di IG awak. Okey, saya reply ataupun saya retweet ataupun saya upload gambar awak, contohnya gambar awak yang kurang sopan, saya upload ke wall awak, wall Facebook. So benda tu dikatakan sebagai buli cyber. Okay. So sekiranya kita yang melakukan, kita adalah pembuat kepada perbuatan buli cyber berkenaan. Contohnya ini contoh sahaja. Saya tak suka dengan CA sebab saya gaduh dia mungkin sebab kalah bola sebagai contoh. So, saya nak pukul dia, saya tak mampu sebab mungkin badan dia lagi besar. So apa yang boleh saya buat, saya ambil gambar dia, kemudian saya edit, letak caption dan sebagainya, saya post dekat FB, TikTok dan sebagainya, dia rasa tertekan. So itu adalah CA tadi adalah mangsa buli cyber oleh saya. Saya sebagai yang melakukan. Sedangkan mungkin CA tadi dia tidak memecahkan pagar sekolah ataupun tingkap sekolah, tapi sebabkan kita edit gambar dan sebagainya, dia rasa tertekan dan mungkin dia dikena tindakan lah sebab atas yang kita sebarkan fitnah tadi. So dari situ kita dah tahu kita adalah pembuat ancaman buli cyber tadi, dan CA terkena kepada buli cyber. Apa kita ada soalan? Maaf, saya lupa. Pada pihak manakah yang kami perlu laporkan sekiranya menjadi mangsa buli cyber? Okey, kalau di kita ambil sebenarnya ada banyak pihak yang perlu kita laporkan. Secara rasmi pertamanya kita perlu laporkan kepada polis. Contohnya, saya CA tadi saya kena buli dengan, contoh saya kena buli dengan awak. Okey, awak malukan saya dan sebagainya. Kemudian saya rasa macam dia ni memalukan aku. So pertama kita kena buat laporan polis. Laporan polis secara bertulis kepada polis, buat laporan dan sebagainya. Yang kedua, kita perlu laporkan kepada SKMM, Suruhanjaya Komunikasi Multimedia. Dia akan, contohnya saya ada akaun TikTok, saya buli awak, dia akan skat akaun saya. WhatsApp dan sebagainya. So itu secara rasmi. Mungkin kalau melibatkan sekolah, saya tingkatan 3, CA tadi tingkatan 4, dia akan laporkan kepada guru. Itu tidak rasmilah. Cikgu, dia ni buli saya, dia ni ambil gambar saya dan sebagainya. Mungkin juga kita boleh laporkan kepada mak ayah. Kalau dia kita kena buli, laporkan kepada mak ayah kita. Kawan tadi, kita kenal mak ayah dia, kita boleh laporkan. So secara umum saya simpulkan dua tadi, laporan polis dan Suruhanjaya Multimedia, SKMM. Seterusnya saya ingin serahkan kepada Ilya Sofia. Baiklah. Soalan pertama, siapakah yang kebiasaannya terlibat dengan masalah buli cyber? Adakah orang dewasa ataupun remaja? Siapa yang biasanya terlibat? Saya boleh katakan secara umum, siapa-siapa saja boleh terlibat sebagai mangsa buli cyber, dan siapa-siapa saja boleh terlibat sebagai pelaku atau penjenayah buli cyber. Kenapa saya tetapi secara majoriti, satu perspektif yang lain, kanak-kanak dan remaja yang paling ramai terlibat. Kenapa? Sebab yang saya sebutkan tadi, sekarang ni gadget, perkakasan digital, media sosial, TikTok, IG, itu adalah dunia mereka. So bila itu adalah dunia mereka, mereka paling ramai akan menjadi mangsa buli cyber, dan pada masa yang sama mereka juga ada kecenderungan untuk menjadi penjenayah atau pelaku buli cyber. Orang dewasa sendiri, contoh umur saya 40 ke atas, orang umur yang 40 ke atas, orang dewasa mungkin kurang. Kenapa mungkin kurang? Dikaitkan dengan mungkin kami kurang menggunakan gadget,
digital, kami hanya guna untuk bekerja sahaja. Okay, kalau tak ada telefon mungkin boleh guna laptop dan sebagainya. Itu pada kami lah. Okay, so terjawab tak persoalan tadi, maknanya paling ramai adalah kanak-kanak dan remaja yang mana mereka ni mungkin lahir-lahir saja ataupun masuk sekolah rendah dah terdedah dengan perkakasan digital. Oh, okey, baiklah. Soalan yang kedua, bagaimana untuk meningkatkan kesedaran tentang buli cyber? Nak meningkatkan kesedaran, okey. Pertama saya ceritakan dari segi diri kita sendiri, iaitu kanak-kanak, remaja dan siapa sahaja. Kita perlu sediakan, contoh ya, kita beranggapan bahawa kita terima satu mesej yang mengatakan kita dapat rakan baru yang tidak kenal, dan rakan ni mungkin kalau bagi lelaki cantik, kalau perempuan mungkin handsome bagi lelaki ya. So kita kena siasat, betul atau tidak betul. Dan kalau kita tahu bahawa ada faedah tak aku nak join dia punya fan page, tak ada faedah. So itu salah satu cara adalah mengelakkan kita terlibat dengan buli cyber. Okay, pertamanya diri kita sendiri. Kita kena tahu bahawa mana satu yang penting untuk kita join dalam page tertentu. Okay, apa yang perlu kita reply, apa yang perlu kita post. Okay, yang kedua, okay, itu secara diri kita lah, dalaman kita, mungkin kerohanian, mungkin juga kita boleh kaitkan dengan aspek keagamaan. Okay, kalau kita rasa tak baik menyebarkan sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang buruk, memalukan orang lain kan, Islam larang. Yang kedua adalah dari segi kawalan ibu bapa ke atas penggunaan gadget digital. Kita tahu bahawa mak ayah kadang-kadang dia akan bagi telefon untuk anak belajar tapi dia tidak pantau apa yang anak dia buat. So di situ ibu bapa perlu memantau penggunaan telefon bimbit dan gadget lain dalam kalangan anak-anak lah. Okay. Dan juga orang kata sekarang ni kemudahan untuk menggunakan gadget digital dan juga akses kepada internet terlalu banyak, dan mungkin juga sekolah dan juga kerajaan perlu fikirkan suatu apakah tindakan yang lagi baik untuk mengurangkan kadar jenayah ni lah, buli cyber. Baiklah, terima kasih. Kini saya akan berikan kepada kawan saya, Najihah. Baiklah, untuk soalan terakhir, pada pendapat doktor sendiri, apakah ada cara untuk mencegah buli dan ancaman cyber dalam kalangan masyarakat? Okey, pertama tadi yang saya sebutkan tadi, diri kita. Okey, dalam diri kita ni kita perlu tahu bahawa pertama ya, bagaimana untuk mengelakkan, mengelakkan diri kita menjadi penjenayah buli cyber. Sekiranya kita berpegang kepada agama, dalam konteks ni agama Islam, jangan menyebarkan sesuatu yang boleh menghina atau memalukan orang lain. Okay, kalau menerusi percakapan di alam cyber tu, kita WhatsApp ke, sebarkan dia punya TikTok, IG ataupun repost yang tidak baik. So situ kita dah mengelakkan kita sendiri menjadi penjenayah. Okay, so orang lain pula nak mengelakkan dia jadi mangsa buli cyber. Okay, contoh ya, kalau awak tengok ni telefon saya, awak nampak atau tak nampak ya telefon saya? Okay, tak nampak ya? Sorry, dia ni. Okay, telefon saya memang selotip kamera depan dan belakang. Okay, kenapa saya selotip? Bila saya selotip, tak ada siapa boleh godam atau hack telefon saya nak curi gambar saya. Kalau kita tutup pakai apps, orang boleh buka lagi. Kalau kita selotip, orang tak boleh buka. So orang tak boleh curi. Contohnya gambar saya kurang sopan, tiba-tiba saya turn on kamera, tercapture, masuk dalam TikTok. Orang akan sebarkan. Saya akan jadi mangsa buli dan orang akan ugut. Okey, perlu bayar RM10,000 untuk elakkan gambar ni tersebar. Begitu juga dengan laptop saya. Laptop saya pun saya selotip dia punya webcam. Saya tak guna, saya akan tutup. So dekat situ nak mengelakkan kita jadi buli cyber. Yang pertama tadi diri kita sendiri. Yang kedua dari segi perkakasan digital. Okey. Dan kita lihat pula dari segi masyarakat ya, saya ambil secara umum masyarakat. Kalau kita tengok sekarang ni, budak-budak di mana-mana saja, kanak-kanak, anak remaja di mana-mana saja dengan telefon. So
sekiranya berlaku di majlis kenduri sebagai contoh. Okey, ibu bapa atau lebih tua perlu menasihati. Simpan dulu telefon boleh tak? Sekarang ni kita nak datang kenduri, nak berjumpa dengan saudara mara. Ataupun di masjid, orang masjid, di masjid, siapa-siapa saja di masjid yang lebih dewasa boleh kata, kita kat masjid boleh tutup tak telefon, fokus kepada ibadat atau mengaji. So itu adalah peranan masyarakat. Dan juga ya, masyarakat yang setempat, contohnya taman perumahan, mungkin juga kita tengok, jiran ni, anak jiran ni dia post gambar naik motor merempit sebagainya. Why not beritahu dengan mak ayah dia, jangan post gambar ini, mungkin menyebarkan tidak baik tentang taman perumahan kita dan juga keluarga berkenaan. So itu secara ringkas bagaimana individu, ibu bapa dan juga masyarakat boleh mengekang kepada perbuatan buli cyber, sama ada menjadi penjenayah atau mangsa buli cyber. Okay, maka dengan berakhirnya soalan itu, maka berakhirlah sesi berbicara kita pada hari ini. Semoga segala perkongsian yang diberikan itu dapat kita hayati bersama. Tidak lupa juga sekali lagi penghargaan diucapkan kepada Dr. Ahmad Muhaimin kerana sudi membuat perkongsian pada kali ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Sama. Terima kasih, Dr.